Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Sebelum saya sentuh topik kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan para panel pada hari kita. Saya Pavitra Mohan Sundram sebagai pengurusi majlis. Para panel-panel sila memperkenalkan diri anda. Hai, nama saya Santa Tirsalan. Saya sebagai Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di Sekolah SMK Sri Muda. Hai, nama saya Roland Jinggut Bon dan tugasan saya adalah permainan kebangsaan Melayu. Nama saya Surija. Saya sebagai pemain kebangsaan Cina. Hai, nama saya Jayaprakash Analalaki Segar. Saya seorang pemain kebangsaan India. Selamat sejahtera, nama saya Irene Ana Perempuan Lul Sirudianathan. Saya bertugas sebagai penolong kanan kokurikulum di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Sri Muda. Selamat sejahtera, saya Shivani sebagai pengetua Sekolah SMK Taman Sri Muda. Selamat sejahtera, saya Rima Yushni Ana Perempuan Tayakumar sebagai kaunselor Shah Alam. Salam sejahtera, nama saya Ashini Baskran. Saya sebagai penolong penyelia sukan PPD. Selamat sejahtera. Nama saya adalah Mani Megli Murugan. Saya sebagai Ketua Panitia Pendidikan Moral di SMK Sri Muda. Okey, baiklah, tanpa melewatkan masa, saya sentuh topik kita pada hari ini. Topik kita pada hari ini ialah sukan sebagai alat memupuk perpaduan kaum di Malaysia dan peringkat antarabangsa. Saya telah menjelaskan fungsi sukan untuk memupuk perpaduan di Malaysia dan peringkat antarabangsa. Fungsinya adalah sukan sebagai berperanan sebagai alat memupuk dalam tanpa mengira ideologi. Seterusnya adalah menyemarkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat. Seterusnya adalah sukan ini adalah membuka peluang seluas-luasnya bagi mereka yang berminat dalam peringkat. Sukan adalah aktiviti kurikulum. Aktiviti sukan ini boleh mendapat memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pemain, penonton dan pengiat sukan. Seterusnya, saya teruskan soalan saya kepada panel-panel pada hari ini. Cik Sandia, apakah maksud sukan? Sukan terdiri daripada yang dilakukan untuk pelbagai tujuan, untuk pertandingan, keseronokan, pembangunan, kemahiran, kecemerlangan dan sebagainya. Perbezaan tujuan berenang secara berasingan di hadapan para penonton akan dikira sebagai sukan, tetapi sebagai aktiviti rekreasi. Berenang bersendirian di kolam atau laut dilihat sebagai aktiviti rekreasi. Terdapat pelbagai jenis sukan dan kebanyakan mengorbankan masa, wang, keinginan manusia sama ada sebagai peserta ataupun sebagai penonton. Terima kasih Cik Sandia. Encik Roland, bolehkah anda huraikan pemain tradisional kaum Melayu? Tradisional kaum Melayu mempunyai banyak jenis permainan. Jenis permainan tradisional yang pertama untuk kaum Melayu adalah sepak takraw. Dia juga dimain oleh golongan bangsawan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dia juga diperbuat daripada bilah-bilah rotan yang dianyam bulat seperti buah kelapa. Kedua adalah selambut atau seremban. Batu seremban adalah dimainkan oleh kanak-kanak sama ada secara individu atau berkumpul atau berpasangan. Permainan ini menggunakan guli kecil, batu kecil atau ketulan-ketulan objek yang berbentuk bulat. Ketiga adalah congkak. Congkak adalah sejenis permainan tradisional Melayu yang sering dimainkan. Congkak menggunakan papan kayu yang berlubang dan menggunakan guli atau biji getah. Keempat adalah waw. Waw dikenali sebagai layang-layang di negeri-negeri sebelah pantai barat Semenanjung. Waw dimainkan oleh dua orang, iaitu seorang memegang waw dan seorang lagi dipanggil juru anjur yang memegang tali.
Apabila angin bertiup, wau tersebut akan menaik tinggi di udara. Terima kasih Encik Roland. Encik Zuriza, bolehkah anda huraikan pemain tradisional kaum Cina? Permainan yang pertama ialah Mahjong. Mahjong merupakan permainan untuk 4 orang. Mahjong membabitkan kemahiran strategi dan pengiraan, termasuklah juga tahap nasib, bergantung kepada warisi yang dimainkan. Di Asia, Mahjong juga popular sebagai perjudian dan sebagai permainan komputer. Permainan kedua ialah Zhen Qi, merupakan sebuah permainan papan Cina yang dimainkan oleh 2 orang pemain. Zhen Qi berada dalam keluarga yang sama dengan catur. Zhen Qi bentuk kini berasal dari China. Oleh itu, ianya digelar sebagai catur Cina. Permainan ini dimainkan seawal abad ke-4 selepas Masihi di China. Zhen Qi merupakan salah satu permainan papan yang popular di dunia. Ciri-ciri yang unik termasuklah pergerakan unik pau ataupun meriam, peraturan yang melarang panglima seperti raja dalam catur. Permainan yang ketiga ialah Yo-Yo Cina. Yo-Yo Cina yang mempunyai 2 cakera yang sama saiz yang dihubungkan oleh ganda yang panjang. Yo-Yo China akan sentiasa berpusing pada tali yang diikat pada 2 batang kayu kecil. Pemain akan memegang hujung kedua-dua kayu dan mengimbangi yo-yo daripada jatuh. Permainan ini dikenal pasti telah wujud sejak dinasti Ming sekitar tahun 1986 hingga 1944 selepas Masihi. Sampai sekarang, yo-yo China masih dimainkan oleh kaum Cina di mana ianya mudah didapati di pasaran. Itu saja. Terima kasih Encik Surija. Encik Jayaprakash, bolehkah anda huraikan pemain tradisional kaum India? Terima kasih kepada Puan Pavitra dulu. Selamat sejahtera kepada semua panel yang hadiri. Sini terdapat banyak sukan tradisional India. Beberapa sukan terkenal seperti catur, seni mempertahankan diri, kabadi, memanah dan banyak lagi. Pada masa lalu seperti tahun 80-an dan 90-an, pemain seperti ini dimainkan di kampung-kampung dan selepas 90-an sukan ini menjadi lebih popular dan seluruh dunia mengenali sukan ini. Catur dan memanah menjadi permainan yang paling biasa yang kini dimainkan oleh masyarakat untuk hiburan dan juga banyak negara termasuk Malaysia telah mengadakan pertandingan di peringkat nasional dan antarabangsa. Dalam topik ini, maksud saya ialah agama-agama lain telah mula memainkan permainan agama lain bertahun-tahun yang lalu dan kesatuan agama telah wujud pada masa itu. Selain itu, permainan tradisional juga mengajar masyarakat tentang pentingnya kebersamaan dalam mencapai tujuan yang sama. Sebagai contoh, beberapa permainan tradisional seperti Oki Padang adalah salah satu pemain kuno tertua yang dimainkan di India adalah mengenai kekuatan pemahaman dan pergerakan serentak dan juga membentuk sinergi dan strategi. Thank you. Terima kasih Encik Jayaprakash. Cik Irene, apakah peranan sukan dalam memupuk perpaduan di Malaysia dan masyarakat? Terima kasih Miss Puan Pavitra. Peranan ikon sukan bukan
sahaja terhad untuk mengharamkan nama negara. Peranan ikon sukan boleh juga dilihat dari perspektif lain, antaranya dari perspektif perpaduan kaum. Lihat saja setiap kali adanya perlawanan penting yang melibatkan ikon sukan. Negara sudah, pastinya stadium akan dipenuhi dengan peminat tempatan. Mereka ini terdiri dan masyarakat yang berbilang kaum, bangsa dan agama yang berkongsi minat dan sama. Setiap kali perlawanan berlangsung, kita dapat melihat mereka ini bersorok dan meraikan apa juga keputusan perlawanan, dan ini bukan sahaja berlaku. Di kawasan stadium ataupun gelangan, ada juga yang bersorak dan bergarak. Di jalanan dengan berkongsi solidariti di antara mereka. Tidak kurang juga ada yang berkongsi pendapat tentang ikon aksukan negara di laman sosial juga di lantara berbilang kaum bangsa dan agama. Bukan itu sahaja, ada juga yang memakai baju sukan ikon negara kegemaran mereka bersama-sama. Lihat sahaja, contoh ketiga perlawanan bola sepak yang melibatkan pasukan Harimau Malaya. Hampir separuh keseluruhan stadium dipenuhi dengan peminat-peminat tempatan yang memakai jersey Harimau Malaya. Tidak ada rasa keko langsung di antara mereka walaupun datang dari berbilang bangsa, kaum dan agama. Sukan juga dapat memupuk peradaban dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Sukan juga dapat mengangkut, memerintahkan negara ke mercu yang lebih tinggi. Pencapaian cemerlang dalam kemahiran sukan negara membolehkan nama Malaysia terukir dalam sukan antarabangsa. Contoh yang paling ketara ialah apabila Malaysia berjaya merampas Piala Thomas semula pada tahun 1992 setelah 25 tahun kehilangannya. Pasukan. Terima kasih Cik Airin. Cik Syuani, apakah cara untuk memupuk perpaduan menggunakan sukan dalam kalangan masyarakat dan dalam kalangan pelajar? Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari Pavitra. Sukan boleh mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sukan yang dijalankan dapat dijadikan tali penghubung atau gelangan pertemuan pelbagai kaum di Malaysia. Dalam hal ini, satu perkara yang perlu diselesaikan adalah dengan memecahkan monopoli sukan yang dikuasai oleh sesuatu kaum saja, seperti pemain bola keranjang, pingpong, sepak takraw dan sebagainya. Kita berharap pada masa suatu nanti, pasukan bola keranjang negara misalnya, mampu diwakili pelbagai kaum di Malaysia dan bukan sahaja dimonopoli oleh kaum Cina sahaja. Dalam konteks ini, sukan bola sepak, badminton, hoki dapat dijadikan contoh dan teladan. Selaras dengan pepatah meluntur bulu biarlah dari rebungnya. Bersukan sebagai agenda pengukuhan perpaduan bermula di peringkat sekolah. Setiap sekolah pastinya akan mengadakan kejohanan olahraga tahunan pada setiap tahun. Pada kejohanan ini, semua pelajar akan dibahagikan kepada rumah sukan secara rawak, di mana setiap rumah sukan itu bukan sahaja akan terdiri daripada pelajar-pelajar yang berlainan umur dan terdiri daripada para pelajar yang berlainan kaum. Setiap ahli rumah sukan diberikan peluang untuk mengambil bahagian dan mewakili rumah sukan masing-masing dalam mana-mana acara sukan yang dipertandingkan mengikut kategori umur. Tiada acara sukan yang dipertandingkan mengikut kaum atau agama masing-masing. Begitu juga dengan rakan-rakan penyokong serta guru-guru penasihat rumah sukan yang akan memberi sokongan kepada atlet-atlet rumah sukan masing-masing tanpa mengira bangsa mereka. Ternyata bahawa tanpa mengira warna kulit, bangsa dan agama, bina sukan sebenarnya telah memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan pelajar Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Cik Syuani. Cik Rima, agensi atau kuasa mana yang menggunakan sukan untuk memupuk kaum di Malaysia dan huraikan peranan agensi tersebut? Terima kasih kepada pengerusi majlis dan Pavitra dan selamat sejahtera kepada para panel. Untuk menjawab soalan Puan Pavitra tadi, agensi atau kuasa yang menggunakan sukan sebagai alat memupuk perpaduan di Malaysia adalah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, KBSM. KBSM ini telah ditubuh pada 1964 dan iaitu 56 tahun yang lalu untuk pembangunan belia dan sukan
di Malaysia. Peranan KBSM ialah untuk membina masyarakat belia yang bersatu padu, bergerak maju dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk membina masyarakat yang cergas dan berbudaya sukan ke arah perpaduan kaum dan pembangunan negara. Tambahan pula, terdapat beberapa agensi kecil yang berfungsi bawah KBSM. Sebagai contoh, Majlis Sukan Negara dan institusi sukan negara dan lain lagi. Justru, KBSM juga telah melanjutkan Dasar Belia Malaysia untuk melahirkan generasi muda yang berpotensi untuk menyumbangkan kepada pembangunan negara dan perpaduan kaum di Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Rima. Cik Ashwini, apakah pendapat anda terhadap satu Malaysia, satu murid, satu sukan dan bagaimanakah ini main peranan dalam memupuk perpaduan kaum? Okey, terima kasih kepada pengurusi Puan Pavitra dan sambutan saya ke panel-panel yang berada di sini. Soalan yang amat menarik. Saya akan menerang satu sukan. Dengan ini dasar setiap murid akan terlibat sepanjang tahun. Dasar ini adalah selaras dengan dasar sukan negara untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat dan ini hendaklah dimulakan di peringkat sekolah dengan dua strategi ialah sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan. Sukan untuk semua ialah kesejahteraan, manakala sukan untuk kecemerlangan ialah prestasi murid yang berbakat dan berpotensi hendaklah terus dibangunkan di bawah program kecemerlangan bakat muda. Okay. Dalam segi perpaduan kaum, macam mana sukan akan memainkan peranan untuk memupuk perpaduan antara kaum dalam kalangan majmuk masyarakat Malaysia. Perpaduan merupakan kunci kejayaan Malaysia sehingga dikenali di peringkat antarabangsa. Malaysia sentiasa dijadikan contoh pada negara-negara lain di dunia. Ini kerana kejayaan membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk selama 55 tahun kebelakangan ini. Ahli sukan mesti bersatu padu warna, kulit dan agama. Rakyat pelbagai kaum akan dipertemukan dan bergaul sesama mereka memahami budaya dan cara hidup kaum lain. Seterus sudah terang lagi bersuluh dasar satu Malaysia, satu murid, satu sukan amatlah penting untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Thank you. Terima kasih Cik Ashwini. Cik Mani Megley, bagaimanakah permainan antarabangsa seperti Olimpik, SEA Games, FIFA memainkan peranan untuk memupuk perpaduan kaum? Ya, terima kasih Cik Pavitra. Permainan antarabangsa seperti Olimpik, SEA Games dan FIFA memainkan peranan untuk memupuk perpaduan kaum adalah sukan sebagai alat perpaduan dan perpaduan antarabangsa. Aktiviti sukan melibatkan etnik menyediakan peluang untuk kerjasama dan saling memahami di samping mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Pada peringkat antarabangsa pula, pelancaran aktiviti sukan secara Olimpik juga dapat mewujudkan hubungan diplomatik antara sebuah negara dengan negara lain. Keamanan negara dapat dicapai jika setiap negara menitik beratkan fungsi sukan dalam membentuk perhubungan global yang baik. Contohnya, Olimpik ialah sukan antarabangsa yang diadakan setiap 4 tahun sekali dan Olimpik merupakan antara acara yang paling berprestij yang makna lebih 200 negara menghantar atlet-atlet terbaik bagi menjulang untuk meraihkan sukan Olimpik musim panas. Oleh itu, atlet-atlet sebuah negara adalah campur dengan pelbagai kaum, tapi mereka adalah juga ikhtiar untuk bersama membanggakan negara mereka. So, oleh itu, pada pendapat saya, permainan antarabangsa adalah salah satu aktiviti terbaik untuk menjadikan mereka bersatu tanpa kira kaum merekanya.
kita juga dapat anggarkan mereka sebagai teladan dan mengikuti mereka untuk hidup bersama secara pelbagai kaum bersama dengannya. Terima kasih. Terima kasih Cik Mani Megili dan terima kasih kepada panel-panel yang menjawab soalan saya. Kesimpulannya adalah ternyata bidang sukan benar-benar menjadi salah satu menyatu padukan masyarakat di Malaysia tanpa mengira warna kulit, bangsa, agama. Bidang sukan sebenarnya telah memainkan peranan penting dalam kalangan kehidupan masyarakat kita. Kerajaan dan pihak terlibat perlulah memainkan peranan penting dalam melestarikan bidang sukan dan tidak hanya memandang terhadap bidang sukan yang merupakan salah satu ejen menyatu padukan dalam kalangan kita. So, sekian, terima kasih kepada semua. Terima kasih Puan Pavitra. Terima kasih Cik Pavitra. Terima kasih Puan Pavitra. Thank you. Terima kasih.